Hari ini kita nak berbincang berkaitan dengan kisah seorang Nabi dan seorang Rasul yang di usia mudanya, di usia bayinya telah pun diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dia ni boleh bercakap. Bahkan masyarakat ketika itu faham dan dengar apa yang diucapkan oleh bayi itu, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Itulah kelebihan awal Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam merupakan seorang nabi dan rasul daripada Bani Israel. Dialah, bagindalah adalah nabi yang terakhir buat Bani Israel, rasul terakhir buat Bani Israel, kerana selepas daripada baginda adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Ibu kepada Nabi Isa alaihi salam adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran mempunyai ayah dan ibu. Nama ayahnya Imran dan nama ibunya adalah Hinnah. Kita tengok bagaimana dalam Al-Quran Allah menceritakan keluarga syurga, keluarga Imran. Ketika mana mereka berkahwin, Hinnah telah pun berniat, telah pun bernazar kepada Allah, jikalau dikurniakan anak, dia akan mewakafkan anak itu di jalan Allah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana nazar, janji Hinnah kepada Allah. Kata Hinnah dalam ayat Quran, "Ya Allah, aku wakafkan anak dalam kandungan ini di dalam Baitul Maqdis." Kebiasaan kalau wakaf pada ketika itu, mestilah anak itu anak lelaki. Itulah pengharapan Hinnah dan Imran. Mereka mengharapkan anak dalam kandungan itu adalah anak lelaki. Lalu apabila Hinnah bersalin, lalu mereka dapati yang anak mereka bukan anak lelaki, bahkan itu adalah anak perempuan. Tapi disebabkan mereka telah pun bernazar, seandainya Allah kurniakan anak kepada mereka, mereka nak jadikan anak itu sebagai anak wakaf di jalan Allah, untuk khidmat di jalan Allah. Disebabkan itulah Hinnah dengan Imran tetap meneruskan nazar dia. Maka membesarlah Maryam di dalam tempat beribadah yang suci. Membesarlah Maryam dalam Baitul Maqdis. Dalam Baitul Maqdis tu disediakan satu ruangan khusus untuk Maryam bintu Imran beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyendiri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga langsung oleh ayah saudaranya, iaitu Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Lalu satu hari, bila mana Nabi Allah Zakaria yang jaga langsung, yang keluar masuk daripada ruangan ibadah itu adalah Nabi Allah Zakaria. Maka satu hari bila mana Nabi Allah Zakaria nak masuk ke dalam ruangan ibadah Maryam, ketika itu Nabi Allah Zakaria hairan bagaimana ada satu hidangan yang bukan pada musim dia. Seperti contoh buah yang ada musim sejuk, tapi ada ketika itu di musim panas. Lalu Nabi Allah Zakaria tanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, daripada mana kamu dapat buah ini, makanan ini, hidangan ini?" Maka jawab Maryam, "Sesungguhnya hidangan ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Maka ketika itulah, bermula detik itulah Nabi Allah Zakaria tahu yang anak perempuannya, yang anak saudaranya telah dinaikkan makam oleh Allah, iaitu menjadi seorang waliullah, orang yang disayangi oleh Allah, satu makam bawah kepada para nabi dan para rasul. Makam yang tinggi, wali Allah, makam yang sangat-sangat tinggi untuk manusia biasa seperti Maryam. Tak lama kemudian ketika mana Maryam beribadah kepada Allah, khusyuk bermunajat kepada Allah di ruangan ibadahnya, ketika itu datang satu makhluk yang bernama Jibril. Adakah Maryam tahu yang datang itu adalah Jibril? Kerana Jibril datang masuk dalam ruangan itu berupa dengan seorang lelaki. Padahal ruangannya hanya boleh dimasuki seorang saja, Nabi Allah Zakaria saja yang boleh akses masuk dalam ruangan itu. Lalu bila mana Maryam dapati seorang lelaki, Maryam tak tahu itu Jibril alaihi salam. Ketika itulah bila mana Maryam tak tahu, Maryam terkejut adanya seorang lelaki. Ketika itulah Maryam kata kepada Jibril, "Aku berlindung," qalat inni, "aku berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kamu, sekiranya kamu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Memang Maryam tak kenal itu adalah Jibril. Walaupun makamnya tahap waliullah, tahap yang tinggi, tapi tidak mengenali itu adalah Jibril alaihi salam. Sebab itulah kita tengok hari ini ada yang mengaku dia beribadah dengan Jibril, mengaji dengan Jibril. Macam mana tu? Wallahu a'lam. Lalu ketika mana Maryam dalam keadaan ketakutan kerana dia tidak pernah berhubung dengan mana-mana lelaki kecuali ayah saudaranya dan sebagainya. Ketika itulah lelaki itu, iaitu Jibril alaihi salam, bagi tahu kepada Maryam, "Wahai Maryam, ana Jibril,
Aku adalah Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala. Aku datang kepada kamu hari ini nak sampaikan satu berita yang kamu akan mengandung, dan anak itu adalah anak lelaki dan dia akan menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Lalu Maryam tanya, bagaimana aku ni boleh mengandung? Terkejut Maryam bila mana tahu yang dia ni mengandung. Bagaimana aku boleh mengandung sedangkan aku tidak ada hubungan dengan mana-mana lelaki, aku tidak disentuhi mana-mana lelaki, bahkan aku ni bukan penzina. Bagaimana aku boleh mengandung seorang anak? Dan ketika itulah bila mana diceritakan ini kehendak daripada Allah, Maryam banyak berfikir. Benda tu benda yang tidak dijangka, benda yang tidak disangka oleh Maryam akan diuji begitu. Itu adalah ujian untuk Maryam. Pagi, petang, siang, malam Maryam memikirkan macam manalah nak selesaikan masalah ini. Ini ujian daripada Allah. Ketika mana kandungan itu makin lama makin membesar, perut Maryam makin lama makin jelas kelihatan membesar. Ketika itulah Maryam membawa diri. Dalam Al-Quran diceritakan, Maryam keluar daripada kampung, membawa diri menyendiri ke satu tempat yang tidak ada orang. Bila mana berjalan sampai di sebuah pokok yang tidak berbuah pokok itu, di sanalah Maryam mula mengalami kesakitan bersalin, kesakitan mengandung. Maryam pun mengalami kesakitan meskipun dia adalah waliullah, kasih Allah yang dapat special daripada Allah. Allah tiupkan satu roh dalam rahim Maryam, tetap Maryam mengalami kesakitan. Bila mana Maryam hampir nak bersalin, bertambah kerisauan seorang wanita yang bernama Maryam. Bagaimana dia nak mengharungi satu ujian ni seorang diri, bersalin seorang diri, menguruskan seorang diri. Kerisauannya makin kuat. Ketika mana telah pun bersalin, anaknya telah pun keluar, anaknya iaitu Nabi Allah Yahya alaihi salam. Kerisauan yang paling utama adalah bagaimana dia berasal daripada keluarga yang soleh, keluarga yang baik. Siapa saja boleh terima apa yang diberitahu oleh Maryam. Seandainya kita berada di zaman itu ataupun Maryam berada di zaman sekarang, adakah kita tergolong dalam golongan yang percaya apa yang disebut oleh Maryam, ataupun kita tergolong dalam golongan yang memaki Maryam, yang menghina Maryam, keyboard warrior kepada Maryam? Wallahu a'lam. Sebab itulah Maryam tahu bagaimana sifat manusia mesti akan dapat tomahan, hinaan kepada ahli keluarganya. Dan ketika mana Maryam mula mengumpulkan kekuatan untuk pulang ke kampung, sebab dah lama tak balik ke kampung, dia ingin balik ke kampung, mengumpulkan kekuatan. Ketika itulah Allah mengilhamkan kepada Maryam, seandainya ditanya soalan berkaitan dengan anak dia, tunjukkan anak itu kepada mereka, iaitu tunjukkan Nabi Isa yang masih lagi bayi kepada orang kampung yang bertanyakan soalan ketika itu. Maka betullah sangkaan Maryam. Ketika mana mula masuk ke kawasan kampung ketika itu, terus ada mulut-mulut makcik-makcik daripada jiran-jiran sebagainya bertanyakan kepada Maryam, wahai Maryam, siapakah bayi itu yang kamu bawa? Macam biasa, mesti ada jiran yang nak tengok jiran sebelah bergaduh. Mesti ada jenis jiran yang suka tengok jirannya bergaduh ahli keluarga. Mesti ada jiran yang nak jatuhkan aib ahli keluarga. Jiran suka bergosip dan sebagainya. Lalu bila mana ditanyakan, wahai Maryam, siapakah anak yang kamu bawa? Ketika itulah Maryam kata, inilah anak saya. Maka mulai detik itulah jiran-jiran tu melemparkan tuduhan, melemparkan tomahan, melemparkan kemarahan, mula bergosip sana sini. Itulah peranan jiran. Hari ini pun kita tengok begitu. Tengok jiran sebelah melakukan sesuatu yang lain daripada kita, terus bergosip, terus melemparkan tomahan, terus bergosip, terus mengumpat dan sebagainya. Dan ketika itulah orang kampung mula bercakap kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya kamu berasal daripada keluarga yang soleh, kamu berasal daripada keluarga yang mulia, kamu berasal daripada keluarga yang baik. Kenapa sanggup kamu melakukan perkara yang sebegini? Adakah kamu tak malu, wahai Maryam? Adakah kamu tak malu dengan ahli keluarga kamu? Kamu tak malu dengan kami? Kamu tak memikirkan nasib ahli keluarga kamu? Banyak tomahan-tomahan diberikan kepada Maryam. Macam biasa. Tapi Maryam hanya mendiamkan diri saja. Tidak menjawab, tidak membalas walaupun satu perkataan. Ketika itulah Maryam menunjukkan anak itu kepada orang ramai. Lalu orang ramai, orang kampung kata kepada Maryam, wahai Maryam, takkan kami nak bercakap dengan anak kamu yang masih lagi bayi, yang mustahil boleh bercakap. Lalu ketika itulah Allah menunjukkan kekuasaan dia. Allah beri mukjizat kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika itulah Nabi Isa alaihi salam yang masih lagi bayi menunjukkan jari ke langit. Macam ni, menunjukkan jari ke langit. Ketika itulah
Nabi Allah Isa yang masih lagi bayi berkata, sesungguhnya aku ni adalah hamba Allah, sambil mengangkat tangan ke atas. Allah menurunkan kepada aku sebuah kitab. Allah juga melantik aku menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Ketika itu terdiam ke semua orang bila mana dengar seorang bayi boleh berkata. Terdiam, tergamang. Kata-kata Nabi Isa alaihi salam ketika itu telah pun membersihkan nama Maryam, telah pun menyucikan nama Maryam yang diberi lemparan tomahan macam-macam tuduhan, dibersihkan kesemuanya kerana anak itu adalah anak special, anak kiriman Tuhan. Ketika mana Nabi Isa alaihi salam membesar dalam satu circle, dalam satu suasana yang sangat baik, bagaimana ayah saudara Maryam itu Nabi Allah Zakaria ada, bagaimana Nabi Yahya ada, bagaimana keluarga Maryam sendiri adalah keluarga syurga, membesarlah dalam suasana orang yang soleh. Sebab itulah ketika mana ada riwayat mengatakan ketika mana di usia 6 tahun baginda telah pun banyak mendalami kitab-kitab Taurat, kitab-kitab langit, banyaklah mendalami kitab-kitab daripada langit. Dan di usia 12 tahun baginda telah pun mula bercakap berkaitan ketuhanan kepada Bani Israel. Benda yang ajaib, seorang budak 12 tahun boleh bercakap berkaitan ketuhanan. Inilah antara asbab kenapa makin ramai yang benci kepada Nabi Allah Isa, kerana bijak sangat pun orang tak suka. Itulah yang berlaku kepada Nabi Isa. Ramai yang tak suka, ramai yang benci dengan kebijaksanaan dia, dengan kepandaian dia dan sebagainya. Di usia yang muda inilah Nabi Isa telah berdakwah. Sama ujian yang dilalui oleh Nabi Yahya alaihi salam menghadapi satu kaum yang sangatlah bebal dengan menerima teguran, menghadapi satu kaum yang telah pun terpesong jauh, menghadapi satu kaum yang sebelum ni telah pun melakukan pelbagai kemungkaran, pelbagai kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cabaran, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Mereka bersama-sama berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan dan tegur manusia bila mana melakukan kesilapan. Ketika itulah mereka tidak mahu Nabi Isa tinggal bila mana banyak sangat dakwah Nabi Isa alaihi salam jalankan. Mereka tak suka Nabi Isa tinggal di kampung. Disebabkan itulah Nabi Isa bawa ibunya Maryam keluar daripada kampung. Merantau Nabi Isa dengan Nabi Maryam, merantau daripada Mesir ke Palestin ke Mesir, ke Aisyam dan sebagainya. Nabi Isa suka merantau. Lalu datanglah satu gerakan untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Yalah, bila mana buat perkara yang orang ramai tak suka, mesti akan ada kebencian yang mendalam kepada Nabi Isa alaihi salam. Kerana ajaran Bani Israel ketika itu sangatlah terpesong jauh daripada landasan, daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka mengubah, mereka reka kitab-kitab Taurat, kitab Injil mengikut nafsu mereka, keinginan mereka. Disebabkan itulah sampai satu tahap mereka menganggap Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Itulah kesesatan yang jelas terpancar buat Bani Israel. Taurat, kitab Injil tidak salah. Yang salahnya merekalah yang mengubah, yang baiki kitab Taurat dan kitab Injil mengikut kemahuan mereka. Ketika mana sampai satu tahap mereka memerlukan sokongan, mereka bagi tahu kepada Raja Damsyik ketika itu. Raja Damsyik ni dia bertuhankan bintang-bintang, menyembah bintang-bintang yang berada di langit. Bagi tahu kepada Raja Damsyik, mereka reka cerita keburukan Nabi Isa alaihi salam diberikan kepada Raja Damsyik. Maka Raja Damsyik menerima banyak laporan, mengarahkan bala tentera untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Di sanalah Bani Israel Yahudi turut serta dalam operasi itu, operasi membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ada satu riwayat mengatakan rumah Nabi Isa alaihi salam dikepung oleh bala tentera yang sangat ramai. Dikejar-kejar sampai di rumah Nabi Isa alaihi salam dikepung. Dalam itulah ada Nabi Isa, adanya Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Hukumannya adalah salib kepada Nabi Isa. Ketika itulah Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Nabi Isa tanya kepada pengikut dia, siapakah antara kamu yang sudi tukar wajah dengan aku ataupun menyerupai wajah dengan aku? Persis ketika itulah ada seorang yang sanggup. Ya Nabi Allah Isa, akulah orang sanggup. Maka ketika itulah Allah berubah wajah pengikutnya sama persis dengan muka Nabi Isa alaihi salam, dan daripada situlah Nabi Isa alaihi salam diangkat dan pemuda tadi, pengikut tadi keluar daripada rumah, ditangkap dan dibawa ke satu tempat, disaliblah pemuda tadi.
Itu satu riwayat. Satu riwayat yang lain mengatakan Allah merubah salah seorang daripada tentera-tentera Nabi Isa. Satu riwayat mengatakan Allah memilih satu tentera yang membenci Nabi Isa, yang nak membunuh Nabi Isa. Allah memilih seorang, orang itulah ditukar wajah menjadi wajah Nabi Isa, dan orang itulah ditangkap dan disalib. Ada dua pendapat terpulang kepada kita yang mana satu kita nak pakai. Dan ketika itulah Nabi Isa AS diangkat dan diletakkan di langit kedua, sehinggalah hari ini masih lagi berada di langit kedua dan dikekalkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi berkahwin, nanti bila mana sampai satu masa yang ditetapkan oleh Allah, Nabi Isa ni akan turun di Syria, di sebuah masjid yang berwarna putih. Di sanalah Nabi Isa akan turun dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Isa ni akan berkahwin dan beranak pinak, akan hidup bersama dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari nanti. Insya-Allah kita akan nampak Nabi Isa alaihi salam membeli nasi lemak. Boleh jadi kita akan nampak Nabi Isa alaihi salam berjalan-jalan dengan anak dia, wallahu a'lam. Insya-Allah kita kalau panjang rezeki kita akan bertemu dengan Nabi Isa, kita boleh tanya langsung